Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kita sekali lagi menerusi program Kelantan Ikhlas bersama-sama dengan pelajar pada hari ini. Saya Ustazah Zarwani binti Daud untuk satu lagi slot mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 5 SPM 2020. Dan pada hari ini kita akan sama-sama mengimbau semula dan mengulang kaji satu lagi topik yang penting, iaitu yang Ustazah petik daripada bahagian Sirah dan Tamadun Islam tingkatan 5. Dan fokus kita hari ini adalah kepada tokoh Islam, iaitu Syekh Muhammad Abduh. Dan bagi tokoh Islam kita pada hari ini, kita akan melihat apakah idea-idea dan perjuangan Syekh Muhammad Abduh di dalam memajukan umat Islam pada masa tersebut. Dan tajuk ini akan berada pada kertas 1 bahagian B, khususnya pada soalan nombor 3 dan soalan nombor keempat. Bahagian ini juga biasanya menjadi keresahan di kalangan para pelajar dan menjadi punca ataupun ada kalanya menjadi penyebab kepada pelajar kenapa pelajar gagal untuk skor A+ ataupun A bagi pendidikan Islam, khususnya untuk kertas 1. Jadi pada hari ini marilah pelajar sama-sama kita mengikuti ataupun kita mengulang kaji bahagian Sirah dan Tamadun Islam ini. Dan untuk pengetahuan para pelajar, tajuk Syekh Muhammad Abduh, tokoh Islah Agung ini telah pun keluar dalam SPM 2008, 2011 dan 2015. Dan ini merupakan tajuk penting yang kita fokuskan untuk SPM 2020. Baiklah para pelajar, sebelum kita berbicara dengan panjang lebar berkaitan dengan Syekh Muhammad Abduh, marilah dulu kita lihat tokoh-tokoh yang telah Ustazah senaraikan untuk pelajar mengingati semula, tokoh-tokoh yang perlu pelajar pelajari untuk tingkatan 4 dan 5 bagi SPM 2020. Seramai 12 orang tokoh semuanya yang perlu pelajar pelajari dan kuasai. 12 tokoh ini Ustazah telah mengkategorikan mereka kepada 3 kategori. Kenapa Ustazah mengkategorikan kesemua 12 tokoh daripada tingkatan 4 dan 5 ini kepada 3 kategori? Tujuannya supaya pelajar-pelajar dapat mudah untuk mengenali, mudah untuk mengingati dan mudah juga untuk membantu pelajar memberi jawapan bagi soalan-soalan yang tertentu. Baiklah, sekarang kita lihat kategori tokoh yang pertama, iaitu tokoh mazhab. Baik, apabila disebut tentang tokoh mazhab, pasti Ustazah yakin sudah ada dalam minda para pelajar. Bila disebut mazhab, berkaitan dengan mazhab, pastinya ada 4 tokoh utama yang penting ni termasuk dalam pelajaran tingkatan 4 ya, iaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Keempat-empat ini merupakan pengasas kepada mazhab masing-masing. Dan ini bila pelajar mengetahui kategori tokoh mazhab ini akan membantu para pelajar untuk mengingati sumbangan, untuk mengingati sifat peribadi, kerana kedua-duanya hampir sama untuk keempat-empat tokoh tersebut, khususnya dari sudut sifat kepribadian mereka. Baik, yang kedua ialah kategori kedua ialah tokoh ilmuwan. Kenapa Ustazah mengkategorikan keempat-empat orang ini di dalam kategori tokoh ilmuwan? Kerana mereka sangat banyak menyumbang ilmu pengetahuan kepada masyarakat Islam. Mereka adalah Imam Al-Ghazali dalam bidang tasawuf, Imam Al-Bukhari pakar dalam ilmu hadis, Ibnu Khaldun pakar dalam bidang sejarah dan Ibnu Sina dalam bidang perubatan. Jadi ini adalah tokoh-tokoh ilmuwan yang perlu pelajar ketahui. Seterusnya, kategori yang ketiga adalah tokoh Islam.
Dan tokoh Islam ini terdapat 4 orang tokoh Islam yang mana keempat-empat mereka ini mengembangkan idea Islam masing-masing, memartabatkan Islam pada masa tersebut, iaitu Sayyid Jamaluddin Al-Afghani, Syekh Muhammad Abduh, Syekh Tahir Jalaluddin dan juga Hamka. Itulah 12 orang tokoh yang perlu pelajar kuasai, dan yang ustazah merahkan di dalam skrin tersebut itu adalah topik-topik ataupun tajuk-tajuk penting yang perlu pelajar beri perhatian yang lebih untuk SPM 2020, iaitu Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari, Ibnu Khaldun, Syekh Muhammad Abduh dan Hamka. Jadi pada hari ini, marilah kita sama-sama kita berkenalan dengan tokoh Islam agung kita, iaitu Syekh Muhammad Abduh. Baiklah, objektif pembelajaran kita ataupun fokus penting kita berkaitan dengan Syekh Muhammad Abduh pada hari ini. Pastinya kita perlu mengenali, pelajar perlu mengenali beliau dari sudut riwayat hidup, sifat peribadi, dari segi pendidikan, bagaimana aliran pemikiran beliau, faktor ataupun penyebab yang menyebabkan beliau melakukan pengislahan dalam bidang pendidikan, apakah metod yang digunakan ataupun kaedah yang digunakan oleh Syekh Muhammad Abduh dalam menyampaikan islah beliau, dan apakah sumbangan-sumbangan yang telah beliau berikan dalam bidang pendidikan khususnya. Baiklah, sekarang mari kita lihat apakah riwayat hidup Syekh Muhammad Abduh. Apabila kita berbicara tentang riwayat hidup, pelajar perlu mengingati skop-skop yang berikut, ya. Sekurang-kurangnya pelajar dapat mengingati atau menghafal 4 isi penting apabila soalan berkaitan dengan riwayat hidup ataupun latar belakang ataupun biodata. Jadi keempat isi penting sekurang-kurangnya untuk pelajar perlu ingat dan hafal. Jadi bila kita lihat tentang riwayat hidup, yang pertama, apakah skop yang menjadi yang perlu pelajar ingat ialah nama penuh. Okey, yang kedua, fakta tentang kelahiran. Yang ketiga, fakta tentang kematian. Kalau sebut fakta tentang kelahiran, bila dia lahir, tarikh lahir, lahir di mana. Bila sebut tentang fakta kematian, tahun berapa beliau meninggal, dikebumikan di mana, meninggal di mana, apa yang menyebabkan punca kematian jika ada, ya. Dan fakta tentang keturunan berasal daripada keluarga yang bangsawan ataupun keluarga miskin ataupun keluarga petani dan sebagainya. Itu adalah maklumat-maklumat yang perlu pelajar kuasai bagi setiap tokoh, sama ada Syekh Muhammad Abduh ataupun tokoh-tokoh yang lainnya. Dan untuk riwayat hidup ini adalah soalan yang popular yang selalu keluar dalam peperiksaan SPM. Sekarang kita berkenalan dengan Syekh Muhammad Abduh. Nama sebenarnya ialah Muhammad bin Abduh bin Hassan Khairullah. Muhammad bin Abduh bin Hassan Khairullah. Sekiranya pelajar tidak dapat mengingati semua penuh nama Syekh Muhammad Abduh atau tokoh-tokoh lain, pelajar boleh memberikan nama Muhammad bin Abduh. Okey, pun boleh diterima. Tapi sebaiknya teruskan bin Hassan Khairullah. Baik, itu adalah nama beliau. Yang kedua, tempat lahir di Tanta, Mesir. Dan tarikh lahirnya ialah pada tahun 1265 Hijrah. Pelajar boleh memilih sama ada untuk menghafal dalam tahun Hijrah ataupun dalam tahun Masihi. Seterusnya, beliau meninggal. Okey, fakta tentang kematian. Meninggal pada tahun 1314 Hijrah di Iskandariah, Mesir. Dan beliau meninggal pada usia 56 tahun. Itu adalah fakta-fakta penting untuk riwayat hidup Syekh Muhammad Abduh. Baiklah, seterusnya kita lihat pula jawatan yang disandang.
Syekh Muhammad Abduh seorang tokoh Islam yang sangat berkaliber, sangat bijak, sangat berani dan sangat dihormati. Dan beliau juga banyak memegang jawatan-jawatan yang penting di dalam negara. Baik, bagi soalan yang berkaitan dengan jawatan yang disandang, lazimnya akan berada soalan ini pada bahagian A kertas 1, iaitu pada bahagian objektif. Pada bahagian objektif. Walau bagaimanapun, pelajar perlu juga menghafalnya dengan baik untuk menjawab pada bahagian B. Okey, jawatan yang pertama ialah sebagai guru di Masjid Al-Husaini, Mesir. Yang pertama, guru. Yang kedua, menjawab jawatan pensyarah di Darul Ulum, Mesir. Pensyarah. Yang ketiga, Ketua Hakim Mahkamah Rayuan Mesir. Ketua Hakim. Yang keempat, sebagai Mufti Kerajaan Mesir. Mufti. Dan yang kelima, menganggotai Majlis Pengurusan Universiti Al-Azhar Mesir. Yang ustazah warnakan merah, guru, pensyarah, ketua hakim, mufti, anggota Majlis Pengurusan. Itu adalah key ataupun kata kunci yang pelajar perlu ingat. Guru, pensyarah, ketua hakim, mufti. Semua keempat-empat jawatan tadi adalah di Mesir. Itu dapat membantu pelajar untuk mengingati jawatan yang disandang oleh Syekh Muhammad Abduh. Baiklah, sekarang kita beralih pula kepada sifat peribadi. Baik, bagi poin yang berkaitan dengan sifat peribadi ini merupakan satu soalan bonus sebenarnya kepada para pelajar. Kenapa? Kerana sifat peribadi ini pada kebanyakan tokoh hampir sama. Ya, hampir sama pada kebanyakan tokoh. Jadi sekiranya pelajar tidak mengingati semasa menjawab soalan, pelajar tidak mengingati apakah sifat peribadi khas untuk seseorang tokoh, pelajar boleh menggunakan talian hayat. Macam mana talian hayat yang boleh pelajar gunakan? Pelajar boleh masukkan di dalam jawapan apa-apa sifat peribadi yang baik yang sesuai dengan tokoh tersebut. Sekarang kita lihat apakah sifat peribadi Syekh Muhammad Abduh. Yang pertama, beliau seorang yang berani. Jadi apabila kita mengetahui sifat peribadi, sangat perlu juga untuk pelajar memberikan bukti yang menunjukkan sifat tersebut. Ini sangat penting. Bukti yang menunjukkan sifat tersebut. Pelajar bukan hanya menghafal sifat 1, 2, 3, 4 sifat secara umum, tetapi pelajar perlu untuk menyertakan sekali apa buktinya. Baik, sifat Syekh Muhammad Abduh seorang yang berani. Berani buktinya, sangat berani menyatakan idea islahnya walaupun berdepan dengan cabaran yang sangat hebat. Okey, satu, berani menyatakan idea islahnya. Yang kedua, seorang yang tegas dan sangat penyayang. Apa buktinya? Beliau menubuhkan Al-Jami'ah Al-Khairiyah Al-Islamiyah untuk murid yang susah. Satu idea yang dilakukan untuk pelajar-pelajar yang miskin. Itu menunjukkan sifat kepribadian penyayang Syekh Muhammad Abduh. Yang ketiga, seorang yang berketerampilan. Seperti yang ustazah sebutkan di awal tadi, banyak jawatan-jawatan penting negara telah disandang oleh beliau dan beliau berjaya menjadi seorang yang terbaik yang banyak membantu negara. Contohnya, menyandang jawatan penting negara seperti Hakim Mahkamah Rayuan. Itu adalah 3 sifat peribadi khusus kepada Syekh Muhammad Abduh dan pelajar perlu mengingatinya bersama-sama dengan bukti. Okey, seterusnya kita beralih pula kepada pendidikan. Baik,
Aspek pendidikan juga, aspek pendidikan juga merupakan satu soalan bonus kepada pelajar, yang mana pelajar boleh memberikan jawapan yang skema mudah, yang sama, lebih kurang antara tokoh-tokoh lain. Bukan sahaja Syekh Muhammad Abduh, tapi juga untuk tokoh-tokoh ilmuwan ke ataupun tokoh mazhab yang lain. Kerana kebanyakan para tokoh Islam ini apabila disebut berkaitan dengan pendidikan, mereka belajar menulis dan membaca sejak kecil. Jadi kalau Syekh Muhammad Abduh, mereka belajar menulis dan membaca daripada bapanya sejak kecil. Yang pertama itu pendidikan awal yang diterima oleh Syekh Muhammad Abduh. Yang kedua, beliau juga belajar ilmu tasawuf, belajar ilmu hisab, falsafah, akademik dan pemikiran Islam. Itu antara ilmu-ilmu yang dipelajari oleh beliau. Dan seperti tokoh yang lain, beliau juga mempelajari Al-Quran dan menghafaznya dalam masa 2 tahun. Dan yang keempat, beliau adalah pemegang ijazah dari Universiti Al-Azhar Mesir. Jadi untuk soalan yang berkaitan dengan pendidikan, pelajar boleh memberikan jawapan yang hampir sama, yang setara dengan tokoh-tokoh yang lain sekiranya pelajar tidak dapat mengingati secara khusus tentang seseorang tokoh tersebut. Pelajar boleh menulis, belajar ilmu agama sejak kecil, belajar Al-Quran sejak kecil, belajar ilmu Al-Quran, ilmu hadis, semua itu adalah pendidikan yang diterima oleh semua tokoh yang kita belajar. Baik, seterusnya kita beralih pula kepada aliran pemikiran Syekh Muhammad Abduh. Okey, ini adalah fokus yang sangat penting kerana kekerapan soalan yang keluar akan menyoal, akan bertanya berkaitan dengan aliran pemikiran ataupun islah yang dibawa oleh Syekh Muhammad Abduh. Baik, seperti yang pelajar pelajari, Ustazah yakin pelajar sudah pun belajar tajuk ini bersama Ustazah masing-masing, dan Syekh Muhammad Abduh ini ialah anak murid kepada Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. Beliau merupakan anak murid kepada Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. Sebelum kita pergi kepada senarai idea islah beliau, senarai pemikiran islah beliau, kita imbas kembali apakah yang dimaksudkan dengan islah. Pelajar perlu mengetahui untuk ketiga-tiga tokoh, Syekh Muhammad Abduh, Sayyid Jamaluddin dan juga Syekh Tahir Jalaluddin, perlu mengetahui apakah itu islah. Islah merupakan perubahan atau penambahbaikan yang berlaku secara terancang ke arah yang lebih baik. Islah ialah perubahan atau penambahbaikan ke arah yang lebih baik. Itu adalah islah. Jadi kalau dilihat pada islah Sayyid Jamaluddin Al-Afghani, perjuangan pertama islah mereka adalah mengembalikan masyarakat Islam pada masa itu seperti masyarakat zaman Khulafa Ar-Rasyidin, iaitu mengembalikan kegemilangan masyarakat Islam seperti zaman Khulafa Ar-Rasyidin dan mengembalikan umat Islam kepada Islam yang tulen. Okey, itu adalah yang dibawa oleh Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. Begitu juga yang dibawa oleh Syekh Muhammad Abduh. Bermakna sekiranya pelajar dapat mengingati islah Sayyid Jamaluddin Al-Afghani, dalam masa yang sama pelajar juga dapat mengingati pemikiran ataupun idea islah Syekh Muhammad Abduh. Sekarang kita lihat aliran pemikiran ataupun idea islah Syekh Muhammad Abduh dari sudut akidah. Yang pertama, beliau menyeru kepada umat Islam untuk kembali kepada Islam tulen. Kembali kepada Islam tulen, menyeru umat Islam supaya mengamalkan semula, menghidupkan semula, gemilangkan umat Islam seperti zaman Khulafa Ar-Rasyidin. Yang kedua, beliau juga menolak taklid buta
Yang ketiga, beliau juga menyeru masyarakat Islam untuk belajar ilmu pada masa itu, ilmu nakliyah dan juga ilmu akliyah yang berkaitan dengan Al-Quran, hadis dan juga ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan contohnya fizik, matematik, geografi, perubatan dan sebagainya. Itu adalah dalam bidang akidah. Ada 3 isi, iaitu kembali pada Islam tulen, tolak taklid buta dan belajar ilmu nakliyah dan juga akliyah. Dan seterusnya dari sudut integrasi ilmu. Dari sudut integrasi ilmu, beliau menyarankan supaya masyarakat Islam pada masa itu menumpukan juga perhatian kepada ilmu fardu ain dan dalam masa yang sama juga belajar tentang ilmu fardu kifayah. Belajar fardu ain dan belajar fardu kifayah yang berkaitan dengan contohnya matematik yang Ustazah sebutkan tadi, matematik, sains, geografi dan sebagainya. Bukan hanya terbatas kepada ilmu fardu ain sahaja. Yang kedua, beliau juga telah menyarankan supaya adanya perubahan sukatan pengajian. Berlakunya perubahan sukatan pengajian di dalam kurikulum, di peringkat sekolah dan juga di universiti. Yang ketiga, beliau juga cuba untuk memperbaiki sistem pentadbiran kehakiman. Itu adalah aliran-aliran ataupun idea-idea islah yang dibawa oleh Syekh Muhammad Abduh. Seterusnya, kita lihat pula apakah dia faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya pengislahan dalam bidang pendidikan? Apa sebab yang mendorong Syekh Muhammad Abduh untuk melakukan pengislahan dalam bidang pendidikan? Yang pertama, inspirasi dari gerakan islah yang dibawa oleh Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. Seperti yang Ustazah terangkan di awal tadi, Syekh Muhammad Abduh merupakan anak murid kepada Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. Jadi beliau meneruskan perjuangan guru beliau untuk mengislahkan masyarakat umat Islam pada masa itu. Yang kedua, keperluan islah dalam kurikulum sekolah dan universiti, yang pada mengikut pendapat Syekh Muhammad Abduh, kurikulum sekolah dan universiti perlu ditingkatkan, perlu diislahkan atau perlu ditambah baik supaya tidak ketinggalan zaman. Tetapi masih perlu untuk berlandaskan kepada syariat Islam. Yang ketiga, sistem pendidikan yang menjurus ke arah taklid dan jumud ataupun pasif. Jadi ini yang menyebabkan Syekh Muhammad Abduh merasakan perlunya ada islah dalam bidang pendidikan. Yang keempat, faktor keempat ialah kekurangan prasarana dan bantuan pendidikan golongan miskin yang terpinggir. Jadi Syekh Muhammad Abduh mengambil pendekatan untuk membantu golongan-golongan miskin yang terpinggir khususnya dalam aspek pendidikan. Itu adalah faktor-faktor, 4 faktor yang perlu pelajar ingat kenapa Syekh Muhammad Abduh melakukan pengislahan dalam bidang pendidikan. Ustazah memberi kata kunci yang berwarna merah untuk pelajar sama-sama menghafal kata kunci tersebut. Okey, inspirasi, gerakan, kurikulum, sistem pendidikan taklid dan jumud dan juga kekurangan prasarana. Itu adalah kata kunci penting untuk pelajar mengingati faktor ini. Baiklah, seterusnya kita lihat pula bagaimana kaedah ataupun metod yang digunakan oleh Syekh Muhammad Abduh untuk menyebarluaskan idea dan pemikiran beliau. Macam mana beliau lakukan supaya apa yang ada di dalam pemikiran, hasrat dan impian untuk melakukan pengislahan dalam bidang pendidikan ini sampai kepada masyarakat Islam pada masa itu.
Jadi, beliau menggunakan 4 kaedah ataupun metod untuk menyampaikan islah beliau. Yang pertama, melalui proses pengajaran di masjid. Beliau merupakan seorang guru yang mengajar di Masjid Al-Husaini, Mesir. Seperti yang Ustazah sebutkan tadi. Jadi beliau gunakan peluang dalam proses pengajaran untuk menyatakan idea islah beliau. Yang kedua, melalui jawatan yang disandang. Jawatan seperti ketua hakim, mufti, dia gunakan jawatan tersebut untuk beliau mengeluarkan idea, menyebarluaskan idea islah beliau. Yang ketiga, pastinya beliau menggunakan media massa pada waktu itu. Dan antara media massa yang dikeluarkan oleh beliau pada masa itu ialah Al-Urwatul Wusqa. Itu antaranya. Dan seterusnya melalui karya-karya yang dihasilkan. Karya-karya ilmiah. Jadi kalau pelajar melihat 4 metod ini juga ada pada Syed Jamaluddin Al-Afghani. Jadi itu adalah kaedah yang digunakan ataupun pendekatan yang digunakan oleh Syekh Muhammad Abduh untuk menyebarluaskan dan mengembangkan idea islah beliau. Baiklah, sekarang kita lihat pula sumbangan. Apakah sumbangan Syekh Muhammad Abduh dalam bidang pendidikan? Apa sumbangan yang telah beliau berikan? Baik, bagi soalan sumbangan ini juga merupakan bonus kepada pelajar sebenarnya. Juga merupakan bonus. Kenapa? Kerana bila pelajar sudah mengenali kategori Syekh Muhammad Abduh tadi berada pada kategori tokoh islah. Sebila pelajar mengingati kategori Syekh Muhammad Abduh ini adalah tokoh islah, secara automatik pelajar akan dapat memberikan jawapan untuk soalan sumbangan. Baik, yang pertama, mengubah pandangan umat Islam yang pasif dan jumud. Itu adalah sumbangannya yang pertama. Mengubah pandangan umat Islam yang pasif. Warna merah tu adalah poinnya, adalah isi untuk sumbangan ini. Yang kedua, menerbitkan majalah Al-Urwatul Wusqa. Dan ini adalah majalah yang diterbitkan oleh Syekh Muhammad Abduh. Yang ketiga, berjaya mengubah pemikiran umat Islam tentang perlunya islah, khususnya dalam bidang pendidikan. Poinnya, mengubah pemikiran umat Islam tentang pentingnya bidang pendidikan. Itu adalah sumbangan yang ketiga. Seterusnya, sumbangan yang keempat ialah menghasilkan pelbagai karya untuk memajukan pemikiran umat Islam. Banyak karya yang dihasilkan oleh Syekh Muhammad Abduh. Jadi, 4 tadi adalah sumbangan Syekh Muhammad Abduh khususnya dalam bidang pendidikan. Sekiranya pelajar mengimbas semula isi-isi penting yang telah kita kongsikan bersama tadi, pelajar akan dapat memegang satu kefahaman ataupun ingatan apabila disebut Syekh Muhammad Abduh, apa yang ada dalam minda pelajar ialah pendidikan. Itu islahnya. Itu adalah islah utama Syekh Muhammad Abduh selain daripada taklid buta dan juga kembalikan Islam seperti zaman khulafa dan mengamalkan ajaran Islam yang tulen. Baik, seterusnya kita lihat pula karya-karya Syekh Muhammad Abduh. Baik, terdapat banyak karya-karya Syekh Muhammad Abduh yang sebenarnya, tetapi Ustazah memberi 3 karya ini untuk memudahkan pelajar menghafal. Bagi soalan yang berkaitan dengan karya, pelajar perlu untuk mengingati sekurang-kurangnya 2 karya bagi setiap tokoh. Sekurang-kurangnya 2 karya. Ini pelajar kena hafal. Ini adalah fakta yang tidak boleh kita reka cipta. Ini kena hafal dan mesti dengan ejaan yang betul. Baik, karya yang pertama yang tersohor ialah Tafsir Juz Amma. Ini yang pertama. Yang kedua, Tafsir Surah Al-As.
dan yang ketiga Risalah At-Tauhid. Baik, ini adalah 3 karya utama Syekh Muhammad Abduh. Dan soalan berkaitan dengan karya boleh ada pada soalan objektif, isi tempat kosong ataupun pada bahagian B. Dan biasanya memperuntukkan 2 markah sekiranya soalan ini pada bahagian B. Sebab itu pelajar perlu mengingati mana-mana tokoh perlu untuk mengingati sekurang-kurangnya 2 karya utama mereka. Baik, itu adalah karya Syekh Muhammad Abduh. Baiklah para pelajar, seterusnya kita lihat soalan contoh SPM. Contoh soalan yang Ustazah sediakan iaitu untuk panduan para pelajar berkaitan dengan Syekh Muhammad Abduh. Soalan SPM 2008. Soalan SPM 2008. Muhammad Abduh ialah tokoh Islah yang ulung. Pernyataan soalan. Soalan pertama, jelaskan pendekatan dakwah yang digunakan oleh beliau dalam menyampaikan idea Islah. Markah 2 markah. Jelaskan pendekatan dakwah. Pendekatan dakwah. Sekejap lagi kita akan lihat jawapannya. Kita baca soalan dulu. Yang kedua, terangkan 2 saranan beliau ke arah pembangunan rohani dan jasmani umat Islam. 2 saranan beliau ke arah pembangunan rohani dan jasmani umat Islam. Yang ketiga, terangkan 2 kesan perjuangan Islah beliau dalam bidang ilmu yang memperuntukkan 2 markah. Baik, sekarang kita lihat contoh jawapan bagi soalan-soalan yang tersebut. Baik, contoh jawapan bagi soalan SPM 2008. Soalan pertama, pendekatan dakwah Syekh Muhammad Abduh ialah pendekatan dakwah Syekh Muhammad Abduh. Suka Ustazah ingatkan sekali lagi kepada pelajar-pelajar semua, pendahuluan jawapan sangat mustahak untuk pelajar tulis. Sebelum menulis isi jawapan, pelajar sangat perlu untuk menulis pendahuluan kepada jawapan pelajar. Baik, yang pertama 1A1. Pendekatan dakwah Syekh Muhammad Abduh ialah, jawapannya, melalui jawatan yang disandang, mengadakan pengajian di masjid-masjid, melalui karya-karya yang dihasilkan. Baik, jawapan tentang pendekatan ataupun kaedah ataupun metod ataupun cara ataupun strategi. Itu perkataan yang kemungkinan boleh digunakan di dalam soalan. Jadi pelajar perlu faham pendekatan dakwah. Baik, seterusnya jawapan yang kedua. 2 saranan Muhammad Abduh ke arah pembangunan rohani dan jasmani umat Islam ialah 2 saranan. Saranan di situ bermakna idea Islah beliau. Iaitu yang pertama, menyeru umat Islam kembali kepada ajaran Islam yang sebenar. Yang pertama, menyeru umat Islam kembali kepada Islam yang sebenar. Yang kedua, menolak taklid buta. Yang ketiga, menyeru umat Islam belajar ilmu nakli dan akli. Itu adalah saranan Syekh Muhammad Abduh. Seterusnya, bagi jawapan yang ketiga, kesan perjuangan Islah Muhammad Abduh dalam bidang ilmu. Kesan perjuangan Islah dalam bidang ilmu. Fokus soalan kepada bidang ilmu. Apakah kesannya? Yang pertama, pemikiran umat Islam menjadi semakin maju. Yang kedua, sukatan pelajaran di sekolah dan universiti meliputi bidang fardu ain dan fardu kifayah. Itu adalah kesan perjuangan. Itu antara kesan perjuangan. Pelajar boleh menambahkan lagi jawapan sekiranya pelajar dapat mengingati lebih daripada 2 ataupun 3 isi. Baik, seterusnya kita lihat pula contoh soalan SPM 2011. Soalan SPM 2011 memberi pernyataan di dalam kotak Syekh Muhammad Abduh dan Syekh Tahir Jalaluddin.
Pilih satu tokoh di atas dan jawab soalan berikut. Pelajar perlu memilih sama ada pelajar ingin menjawab Syekh Muhammad Abduh ataupun Syekh Tahir Jalaluddin. Tidak perlu menjawab kedua-duanya kerana akan membazirkan masa. Pilih satu sahaja. Soalannya, nyatakan dua sifat peribadi tokoh tersebut. Dua sifat peribadi tokoh tersebut memperuntukkan 2 markah. Dan soalan yang kedua, jelaskan 2 cara beliau menyampaikan idea islahnya kepada umat Islam. 2 cara. Soalan tadi menggunakan pendekatan. 2 cara ialah metod macam mana beliau menyampaikan idea islahnya kepada umat Islam. Sekarang kita lihat contoh jawapan. Contoh jawapan untuk SPM 2011. Sifat peribadi Syekh Muhammad Abduh. Pertama, berani. Kedua, tegas dan penyayang. Dan pelajar boleh memberikan sifat-sifat peribadi seperti gigih menuntut ilmu juga akan mendapat markah sifat peribadi kerana soalan tersebut tidak meminta pelajar memberikan bukti. Tidak ada pernyataan soalan yang menunjukkan perlu memberikan bukti kepada sifat tersebut. Soalan hanya mengkehendaki pelajar nyatakan ataupun senaraikan sifat peribadi Syekh Muhammad Abduh. Yang kedua, 2 cara beliau menyampaikan idea islahnya ialah 2 cara menyampaikan idea islah. Apa pendekatan yang digunakan? Melalui jawatan yang disandang, sama seperti soalan tadi, mengadakan pengajian di masjid-masjid. Dan ketiga, melalui karya-karya yang dihasilkan. Itu adalah kaedah ataupun metod beliau menyampaikan islahnya. Baik, seterusnya kita lihat pula contoh soalan SPM 2015. Soalan SPM 2015, Syekh Muhammad Abduh adalah tokoh Islah yang agung. Nyatakan 2 sifat peribadi beliau, 2 markah. Masih lagi soalan sifat peribadi. Dan soalan yang kedua, jelaskan sumbangan Syekh Muhammad Abduh dalam bidang pendidikan. Soalan berkaitan dengan sumbangan. Kedua-dua itu adalah soalan popular, sifat peribadi dan sumbangan bagi semua tokoh. Memperuntukkan 4 markah. Sekarang kita lihat bagaimana contoh jawapan bagi soalan SPM 2015. Sumbangan Syekh Muhammad Abduh dalam bidang pendidikan ialah mengubah pemikiran umat Islam tentang perlunya islah dalam pendidikan. Yang kedua, menghasilkan pelbagai karya untuk memajukan umat Islam. Ini adalah sumbangan Syekh Muhammad Abduh. Seterusnya, baiklah para pelajar, itulah tadi kita telah pun mengulang kaji dan mengimbas semula tajuk-tajuk ataupun fokus penting bagi Syekh Muhammad Abduh. Sebelum Ustazah mengundurkan diri, renungkan sejenak kejayaan pada masa hadapan tercipta dengan apa yang anda lakukan sekarang, bukannya hari esok. Sekian, selamat maju jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.